Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Ali Asagili. Pada hari ini, saya akan berkongsi satu video yang bertajuk Kerajaan Umayyah. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya dan like video saya. Kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah ditubuhkan bersempena dengan nama pemimpin Quraisy iaitu Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Kerajaan ini berpusat di Damsyik dan dipimpin oleh 14 orang khalifah. Antara khalifah yang terkenal ketika itu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Tempoh pemerintahannya adalah selama 89 tahun, iaitu dari 661 Masihi hingga 750 Masihi. Penubuhan. Muawiyah berasa tidak puas hati lalu menentang terhadap Khalifah Ali kerana keluarga Bani Umayyah ketika itu dipecat oleh Ali. Penentangan tersebut menyebabkan berlaku perang Siffin dan berakhir dengan Majlis Tahkim. Setelah Khalifah Ali mati dibunuh, Hasan bin Ali dilantik sebagai pengganti khalifah. Setelah 2 bulan memerintah, Hasan akhirnya menyerahkan kuasa pemerintahannya kepada Muawiyah. Dengan itu, tamatlah sistem syura dan mulanya sistem monarki. Sumbangan. Dari sudut agama, Quba As-Sakhrah berjaya dibina di Baitul Maqdis. Masjid baru banyak dibina seperti Masjid Umawi dan masjid yang sedia ada telah dinaik taraf seperti Masjid Nabawi. Dari sudut politik, Damsyik dijadikan sebagai pusat pemerintahan negara. Selain itu, jabatan-jabatan ditubuhkan seperti Jabatan Setiausaha, Cukai, Urusan Awam, Surat Menyurat dan Jabatan Urusan Cap Mohor Pemerintah. Dewan Penasihat juga ditubuhkan dan anggotanya terdiri daripada para ulama. Puak pemberontak yang terdiri daripada Syiah dan Khawarij pula berjaya dihapuskan. Wilayah Islam baru berjaya dibuka di Rom, Andalusia, India dan Afrika Utara. Sistem pentadbiran kerajaan Umayyah terbahagi kepada 4, iaitu sistem khalifah, iaitu khalifah sebagai ketua pemerintah, sistem wazarah iaitu wazir di peringkat pusat dan gubernur di peringkat wilayah. Sistem urus setia iaitu pegawai utama yang mengumpulkan rekod, mengurus surat, cukai, tentera, polis dan hakim. Serta sistem hijabah iaitu terdiri daripada pegawai yang memeriksa orang, pengawal keselamatan dan pemegang amanah. Dari sudut perundangan, hukuman terhadap bersalah hendaklah dikenakan dan ditentukan oleh hakim. Hukuman tersebut perlu berasaskan ijtihad dengan berpandukan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama'. Dalam membuat keputusan, hakim mestilah adil dan bebas daripada pengaruh oleh mana-mana pihak. Dari segi ekonomi, saliran dibina bagi tujuan pertanian. Jalan raya dan pelabuhan turut dibina untuk meningkatkan aktiviti perdagangan. Selain itu, rakyat juga bergiat aktif dalam bidang perusahaan seperti mengusahakan kiswah Kaabah, permaidani, sutra dan tenunan bulu. Pengurusan Baitul Mal dikemas kini dan mata wang dinar Islam pertama pula dicetak. Antara sistem percukaian dan sumber pendapatan kerajaan Umayyah ialah kharaj, jizyah, zakat, usyur, fa'i iaitu harta rampasan daripada kafir harbi tanpa peperangan dan juga ghanimah. Dari segi sosial pula, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa rasmi negara. Bagi memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan, jabatan khas telah ditubuhkan. Di samping itu, kerajaan telah membina dan menaik taraf infrastruktur seperti hospital, jabatan, perigi, jalan raya, pengangkutan awam, perkhidmatan pos dan ruang transit untuk pedagang. Dari aspek ketenteraan, Dewan Al-Jundi ditubuhkan bagi mengurus pertahanan negara. Perubahan besar terhadap pasukan tentera dan pemekasan armada laut turut dilakukan. Angkatan perang yang lengkap dan teratur terdiri daripada tentera berkuda, berjalan kaki dan berkenderaan. Peralatan perang yang canggih juga lengkap. Tunisia, Syria dan Iskandaria di Mesir pula dijadikan sebagai pangkalan tentera. Dari aspek pendidikan, kota Damsyik, Kufah dan Basrah dijadikan sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan.
Masjid dan Istana Khalifah pula dijadikan sebagai institut pendidikan. Pada zaman inilah lahirnya ramai tokoh ilmuwan Islam yang menguasai ilmu nakli seperti Al-Quran, Tafsir, Hadis, Tauhid, Nahwu dan Usuluddin. Sebagai contoh, Hasan Al-Basri dalam bidang khusus Usuluddin dan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang Al-Quran. Jabatan penerbitan buku-buku turut ditubuhkan dengan nama Al-Tadwin. Kejatuhan dan kemerosotan. Antara punca kejatuhan kerajaan Umayyah ialah ajaran Islam dan tanggungjawab terhadap rakyat diabaikan oleh pemerintah. Politik menjadi tidak stabil berikutan perebutan kuasa dalam kalangan khalifah. Selain itu, kuat Bani Abbasiyah, Syiah dan Khawarij memberontak atas perubahan kerajaan Umayyah. Rasa tidak puas hati oleh rakyat juga timbul ekoran khalifah hidup bermewahan dan boros dalam perbelanjaan. Akibat khalifah terlalu cenderung terhadap kekejaman dan hiburan, moral khalifah musnah dan runtuh. Di samping itu, semangat kabilah iaitu Asobiyah mula wujud semula dalam kalangan rakyat. Akhir sekali, golongan Mawali turut menentang kerajaan Umayyah kerana didiskriminasikan dalam pemilihan gubernur. Itu sahaja daripada saya. Sekiranya terdapat cadangan dan pendapat lain, boleh tulis komen di bawah. Jika anda berminat dengan video saya, silalah like dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.